Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Oktober bersama saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Perempuan buat hal di stesen minyak didenda RM5,000. Juga polis pau orang berhalwat. Kegembiraan dua individu beriadah dan berenang di kolam renang sebuah kondominium di Kuching bertukar tragedi apabila kedua-duanya lemas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata kedua-dua mangsa cuba diselamatkan orang awam yang berada di lokasi kejadian. Namun salah seorang daripadanya meninggal dunia. Kejadian berlaku sekitar jam 8 malam semalam. Mangsa yang berusia 32 tahun berada dalam keadaan stabil manakala seorang lagi berusia 19 tahun terpaksa melalui proses CPR sebelum dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak. Namun meninggal dunia ketika rawatan sekitar jam 9.30 malam. Mangsa maut dikenal pasti sebagai Kam Chen. Kes tersebut katanya disiasat sebagai mati mengejut. Ini merupakan insiden lemas ketiga yang berlaku di Kuching dalam tempoh seminggu selepas insiden 5 pengayuh perahu lumba mati lemas ketika berlatih di Sungai Sarawak pada Jumaat lalu. Manakala pada Ahad lepas seorang pencari siput dari Terusan Jaya Sematan turut ditemui mati lemas selepas dihanyutkan arus air sungai yang pasang. Baik, di Pulau Pinang, seorang wanita dan 7 lelaki direman bagi membantu siasatan kes lelaki Pakistan mati ditikam menggunakan pemutar skru. Kejadian berlaku di sebuah kedai buah di Pulau Tikus, Georgetown semalam. 3 suspek iaitu 2 pemilik kedai buah dan pemilik kedai motosikal direman selama 6 hari manakala 5 lagi suspek termasuk seorang wanita yang masing-masing merupakan pekerja 2 kedai tersebut direman selama 3 hari. Terdahulu pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut Superintenden Lee Swisek mengesahkan pihaknya menahan 8 suspek termasuk seorang wanita bagi membantu siasatan kes bunuh lelaki Pakistan. Polis kini sedang mengesan suspek utama dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh. Semalam seorang lelaki warga Pakistan maut ditikam dengan pemutar skru dalam kejadian di sebuah kedai buah di Pulau Tikus, Pulau Pinang. Mangsa berusia 48 tahun dipercayai ditikam lelaki tempatan dalam kejadian jam 5 petang selepas dikatakan cuba mencuri minuman keras di kedai tersebut. Difahamkan pemilik premis yang menyedari kejadian itu bertindak menegur perbuatan lelaki tersebut. Namun secara tiba-tiba, seorang pelanggan lain yang datang ke kedainya bertindak menikam mangsa menggunakan pemutar skru. 1 tikaman dikatakan terkena di bahagian dada manakala 3 lagi di belakang badan mangsa. Seorang wanita yang membuat kecoh di sebuah stesen minyak minggu lalu didenda RM5,000 oleh Mahkamah Magistrate Sungai Besar hari ini. Elina Muhammad, 42 tahun, dijatuhkan hukuman itu selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dikenakan ke atasnya. Ibu kepada 5 anak itu mengaku bersalah atas 3 pertuduhan iaitu melakukan ugutan jenayah, berkelakuan aib di tempat awam dan berkelakuan tidak senonoh dalam balai polis. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh melakukan ugutan jenayah yang mendatangkan kegentaran terhadap penyelin stesen minyak di sebuah stesen minyak di Pusat Perdagangan Hill Park Puncak Alam pada jam 7.50 malam 17 Oktober lepas. Atas kesalahan tersebut, dia didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi pertuduhan kedua, Elina didakwa berkelakuan aib di tempat awam dengan tujuan membangkitkan kemarahan untuk mengganggu ketenteraman juga di lokasi dan waktu yang sama. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 yang jika disabitkan kesalahan denda tidak melebihi RM100. Bagi pertuduhan ketiga, dia didakwa berkelakuan tidak senonoh dalam balai polis Saujana Utama pada jam 1.45 pagi 19 Oktober lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 90 Akta Polis 1967 yang membawa hukuman denda tidak lebih RM500 atau penjara hingga 6 bulan atau kedua-duanya.
Tiga anggota polis berpangkat korporal dan lans korporal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keruh hari ini atas pertuduhan meminta dan menerima suapan. Ia bagi kes melindungi pasangan kekasih yang ditahan berdua-duaan tahun lalu. Tertuduh Muhammad Adham Samsudin 34 tahun, Wan Muhammad Fauzi Zulkifli 29 tahun dan Muhammad Najib Muhammad 36 tahun membuat pengakuan itu sejurus dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Mengikut pertuduhan pertama, kesemua tertuduh didakwa meminta secara rasuah wang tunai bernilai RM3,000 daripada sepasang kekasih sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan lanjut selepas ditahan berdua-duaan di dalam kenderaan. Kesalahan itu dilakukan di dalam bilik rehat Ops Lejang Balai Polis Melaka Tengah antara pukul 2.40 pagi hingga 3.30 pagi 7 Oktober tahun lalu. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menerima wang rasuah berkenaan ketika berada di meja batu bersebelahan Pondok Polis Pelancong Jong Kewok Melaka sekitar pukul 4 hingga 4.30 pagi pada tarikh sama. Sehubungan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Kanun Kesiksaan. Kesemua tertuduh yang diwakili Peguam Umar Zulkarnain bagaimanapun merayu jumlah jaminan RM10,000 dikurangkan dengan alasan semua tertuduh hanya berpendapatan antara RM2,000 hingga RM3,300 dan mempunyai tanggungan isteri serta anak. Hakim Elizabeth pada penghakimannya kemudian menetapkan jaminan RM8,000 bagi setiap tertuduh. Mahkamah turut menetapkan 20 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Kelantan telah melupuskan pelbagai barangan termasuk kenderaan yang dirampas membabitkan nilai lebih RM600,000. Ia membabitkan 99 kes sejak Januari sehingga kini. Kita akan melupuskan 19 kes untuk hari ini sahaja di sini. 19 kes kita lupuskan ini dengan jumlah RM299,000 untuk hari ini. Dan jumlah keseluruhan pelupusan yang kita buat ialah sebanyak RM607,000. Okey, cuma yang di bawah akta cak dagang ini, kebanyakan bawah akta cak dagang ini yang kita tengok barang-barang tiruan, kasut, seluar jin, yang pakai logo halal palsu. Okey, itu antara yang kita akan buat pelupusan hari ini lah. Okey, yang bawah AKB biasanya kita letak di stok exhibit kita di Cica. Cica nyambung sebab dia melibatkan kenderaan. Okey, kenderaan melibatkan minyak diesel, minyak petrol, minyak masak. Itu kita buat pelupusan di store kita yang satu lagi lah. Beliau berkata demikian pada sidang media program pelupusan barang kes oleh KPDN Kelantan di Kandis Bacok. Kesemua kes berkenaan sudah selesai menjalani proses mahkamah dan arahan pengawal untuk dilupuskan sudah diperoleh termasuk kenderaan. Menurut Azman, antara barangan yang dilupuskan sehingga kini termasuk barangan tiruan, 60 kenderaan yang ubah suai, wangian dan minuman pracampuran. Barangan yang dilupuskan membabitkan pelbagai cara termasuk pemberian kepada golongan yang memerlukan, manakala bagi kereta yang dirampas tidak boleh digunakan semula dan dijual kepada syarikat pelupusan besi buruk. Kebanyakan kes yang dilupuskan membabitkan 5 akta iaitu Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Cap Dagangan 2019 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Landscape Jabalia berubah sepenuhnya. Alhamdulillah bertemu kembali. RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar sekali lagi mengingatkan bahawa penggubalannya tiada kaitan dengan negeri lain kecuali Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan serta tiada kaitan dengan orang bukan Islam. Secara umumnya dalam Undang-Undang Mufti ini dicadangkan untuk digubal di Parlimen untuk mengukuhkan institusi kefatwaan di wilayah-wilayah persekutuan. Saya jelaskan, di wilayah persekutuan. Dia tidak melangkaui daripada daerah ataupun
wilayah persekutuan itu sendiri. Jadi kita nak lihat agar institusi fatwa, mufti, timbalan mufti dia proses mengeluarkan fatwa itu yang disebut sebagai check and balance dan sebagainya itu diperkukuhkan dengan adanya satu rang undang-undang yang baru. Tegasnya lagi, RUU Mufti 2024 adalah pengasingan yang lebih jelas antara kuasa Majlis Agama Islam, Mufti dan Mahkamah Syariah. Penggubalannya adalah untuk memartabatkan dan memperkasa institusi mufti di wilayah persekutuan. Dengan pemerkasaan ini, bidang kefatwaan dan pembangunan hukum syarak akan dapat ditadbir secara teratur, telus serta berwibawa. Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata demikian ketika ditemui kru Berita Al-Hijrah ketika hadir ke program analisis yang membawa topik RUU Mufti, pengaruh atau maslahat di TV Al-Hijrah. Baik, isu berkaitan keganasan rumah tangga antara yang menjadi fokus utama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Walaupun statistik isu tersebut berkurang, namun ia merupakan masalah serius ekoran ramai mangsa yang trauma. Dan walaupun kerajaan telah menguatkuasakan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, namun isu kekerasan ataupun keganasan dalam rumah tangga masih menjadi satu masalah yang serius. Masih ramai lagi mangsa, terutamanya wanita dan kanak-kanak, menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dan sokongan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Pemerkasaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Peringkat Negeri Johor Komentar 2024 di Kompleks Sukan Edu-City di Iskandar Puteri Johor. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad berkata, pada tahun 2022 sebanyak 422 kes keganasan membabitkan wanita dilaporkan kepada polis. Manakala pada tahun lalu sebanyak 577 kes dilaporkan dan tahun ini sehingga Ogos sebanyak 442 kes dilaporkan. Selain keganasan rumah tangga, kementerian turut memfokuskan beberapa isu lain, antaranya isu pengabaian anak, kesihatan mental serta isu-isu berkaitan perkahwinan dan penceraian. Selama 5 tahun, program ini akan memberi manfaat kepada 30 orang wanita. Institusi akademik dalam kewangan Islam INSIAF Universiti julu kali membangunkan platform penilaian ESGI dalam talian pertama di Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, idea itu untuk mengintegrasikan faktor alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dengan prinsip Islam direka khusus untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS. Melalui platform itu, PKS bukan sahaja dapat meningkatkan operasi mereka tetapi juga mendapat peluang untuk mengakses pasaran yang lebih luas dan menarik pelaburan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan mereka. I would like to congratulate INSIAF University and Scientific Capital for developing the online ESGI assessment for micro, small and medium enterprises to improve their sustainability performance aligned with both Syariah principles and global sustainability standards. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Platform Penilaian ESGI sempena International Shariah Scholars Forum ISSF 2024 ke-19 di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, Timbalan Presiden Penyelidikan Pusat Pengurusan Penyelidikan ISRA Dr. Marjan Muhammad berkata, PKS merupakan sektor yang menyumbang hampir 40% kepada KDNK negara. Justru itu, platform itu penting untuk perniagaan terlibat untuk memudahkan mereka mengemudi perniagaan berdasarkan landscape global yang sedang berkembang pada masa sama mematuhi prinsip syariah. Sebagaimana yang kita tahu, United Nations dia telah melancarkan 17 SDGs, 17 Sustainable Developmental Goals. So, jadi dengan penggunaan ESGI platform ini, kita berharap dapat membantu para MSMEs untuk menilai sejauh mana tahap mereka comply dengan ESG dan juga SDGs.
ESGI boleh dilanggan secara percuma atau premium dengan penawaran ciri dan keupayaan yang dipertingkatkan dan interaktif serta menerima analisis terperinci prestasi kemampanan dan sektor ESGI. Selain itu, 100 pengguna pertama platform ESGI selama sebulan bermula hari ini akan menikmati harga langganan RM500 setahun selain berpeluang menghadiri kursus dan latihan percuma. Insaf University turut bekerjasama dengan Yayasan Hijau Malaysia, DENUR dan Penjana Eco. Institusi pondok di Krabi. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Pengarah Hospital Indonesia di Beit Lahia bimbang lebih ramai pesakit akan meninggal dunia susulan kepungan Israel ke atas hospital terbabit. Situasi diburukkan lagi dengan sekatan kemasukan bahan api dan bekalan perubatan sekaligus menyebabkan pesakit tidak mendapat rawatan sewajarnya. Beit Lahia terletak hanya beberapa kilometer dari Jabalia dan lanskap kawasan itu telah berubah sepenuhnya dengan banyak rumah kediaman dan infrastruktur awam musnah. Sehingga ke saat ini serangan Israel terus mengganas di utara Gaza di mana sekolah PBB menjadi sasaran tembakan kereta kebal. Serangan udara Israel turut membunuh orang awam yang sedang mengisi air. Sementara itu, drone Israel di kawasan berhampiran Hospital Al-Yaman As-Sa'id di Kem Jabalia turut meragut 3 nyawa. Di Gaza City, 9 rakyat Palestin terkorban dan puluhan cedera akibat berdilan Israel ke atas sebuah rumah berhampiran Bukit Sheikh Radwan di bahagian utara bandar itu. Dalam tempoh 2 hari sahaja, 115 dilapor syahid di Gaza dan kebimbangan itu mendorong Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken mengadakan rundingan di Israel berhubung gencatan senjata di Gaza dan Lebanon. Kawasan berhampiran Hospital Rafiq Hariri antara 15 lokasi yang disasarkan Israel di selatan Beirut ketika Zionis nekat untuk memperhebat serangan di Lebanon. Serangan di kawasan berkepadatan tinggi itu telah meragut 13 nyawa termasuk seorang kanak-kanak dan mencederakan 32 yang lain. Situasi di kawasan itu bertukar huru-hara dengan para medik bertungkus lumus menggali runtuhan bagi mengesan mangsa terselamat. Serangan turut menyebabkan kerosakan besar kepada hospital berkenaan. Pesawat perang Israel kemudian melancarkan serangan baharu di kawasan Hariri sejurus selepas mengeluarkan arahan pemindahan penduduk. Jurucakap tentera Israel Daniel Hagari mendakwa Israel akan meneruskan serangan di Beirut yang menyasarkan aset ekonomi Hezbollah. Dalam tempoh 24 jam, Israel menyerang kira-kira 300 sasaran Hezbollah di Lebanon dalam usaha menjejaskan kewangan kumpulan itu. Menurut tentera rejim, bilik kebal mengandungi peti besi bawah tanah dengan wang tunai dan emas bernilai puluhan juta dolar antara hampir 30 sasaran firma cabang kewangan Hezbollah yang telah dimusnahkan. Manakala satu lagi bangka yang didakwa menyimpan sekurang-kurangnya $500 million dalam bentuk wang tunai dan emas belum lagi diserang dan kononnya ia terletak di Hospital Umum Shahil di Lebanon. Bagaimanapun dakwaan itu disangkal oleh pengarah hospital. Baik, tentera Israel mendakwa kononnya telah membunuh seorang lagi komander yang bertanggungjawab membiayai kumpulan Hizbullah di Syria. Komander itu dilapor mengetahui unit 4400 Hizbullah yang disokong Iran dan bertanggungjawab dalam pemindahan dana menerusi penjualan minyak di Tehran. Jurucakap tentera Israel Daniel Hagari berkata komander itu terbunuh di Syria dalam beberapa jam lalu. Menurut Hagari, unit itu sebelum ini diketuai oleh Muhammad Jafar Qasir yang juga dikenali sebagai Sheikh Salah. Unit 4400 didakwa mengangkut minyak Iran ke Syria yang kemudian dijual di Lebanon. Semalam, Kementerian Pertahanan Syria mengumumkan kematian 2 individu dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel dan menyasarkan sebuah kereta di Damsyik. Pemerhati hak asasi manusia Syria melaporkan serangan itu menyasarkan seorang lelaki bukan Syria yang memandu keretanya di kawasan kejiranan tempat peringatan pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang dibunuh Israel minggu lalu. Hizbullah melancarkan roket setiap hari ke utara Israel bagi menyokong gerakan Hamas sejak perang tercetus pada 7 Oktober tahun lalu.
Israel yang turut melakukan serangan darat selama hampir sebulan untuk mengusir Hizbullah dari sempadan utaranya kini fokus untuk meruntuhkan firma kewangan kumpulan yang disokong Iran itu. Siapa sangka Krabi yang terkenal dengan pantai dan gugusan kepulauan dalam industri pelancongan di Thailand turut menempatkan institusi pengajian pondok yang kian mekar membangun. Wartawan Syafiq Azman mengikuti misi kebajikan dan dakwah Muslim ke Malaysia menjarahi beberapa sekolah pondok sekitar wilayah itu. Pada hari terakhir misi, kami menziarahi Sekolah Adami Suksa Vitaya atau Madrasah Al-Adamiyah Lit-Tarbiyah, sebuah sekolah agama yang berdiri megah. Infrastruktur sekolah yang moden dan kemas ini merupakan hasil bantuan dari Timur Tengah, manakala bantuan lain turut datang dari Malaysia dan Singapura. Madrasah ini menempatkan 630 penuntut dan mendapat permintaan kemasukan yang tinggi termasuk dari luar wilayah Krabi. Madrasah ini memberi pengajian dan penginapan asrama percuma kepada anak yatim. Buat masa ini, hanya pelajar lelaki ditempatkan di asrama, manakala pihak madrasah sedang mengumpul dana untuk melengkapkan prasarana asrama pelajar perempuan. Kalau ada sumbangan sedikit, sebanyak sedikit insyaAllah nak mari buat khairat kepada ummah Nabi Muhammad SAW disebar di bumi Krabi. InsyaAllah. Misi seterusnya menziarahi sebuah pengajian pondok Sekolah Yakapap Sasanawich atau Ma'had Al-Muwahidah Al-Islamiyah yang juga terletak di Krabi. Dengan keluasan 6 hektar, sekolah ini menempatkan 700 pelajar serta menyediakan pondok tradisional sebagai penempatan untuk pelajar lelaki dan perempuan. Ma'had ini juga memberi pengajian percuma kepada anak yatim. Lebih membanggakan, sekolah ini sering mengadakan kerjasama dengan universiti luar negara dari Indonesia dan Malaysia sendiri. Sangat-sangat menggembirakan bila mana Krabi ni yang kita kenali sebagai sebuah pusat pelancongan yang kita tak terfikir pun ada tunas-tunas Islam sedang tumbuh di sini yang insya-Allah akan menyuburkan bumi Krabi ni dengan Islam insya-Allah. Jadi ialah harapan daripada Baba pondok madrasah ni untuk kita bersama menyokong mereka lah membangunkan anak-anak umat Islam di Krabi ini supaya mendapat pendidikan agama yang terbaik insya-Allah. Laporan Syafiq Azman bersama juru kamera Dailam Yaakob dari Krabi, Thailand untuk TV Al-Hijrah. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.